مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita pada pagi hari ini dengan kitab solat. Selepas kita dah selesai mentelaah bab kitab taharah, macam mana cara bersuci, wuduk, mandi, apa saja, kemudian kita masuk ke dalam kitab ahkamis solat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamis solat, kitab menerangkan tentang hukum-hukum solat. Jadi kitab ni adalah kitab dalun ala ahkamis solat, kitab menerangkan tentang hukum-hukum dalam solat. Jadi solat ni macam mana? Macam mana solat? Apakah itu solat? Ada berapa sajakah solat? Macam mana cara? Bilakah waktu? Dekat sini dia punya pembahasan dia. Dari mana datangnya perintah solat ini? Datangnya perintah solat ini nas Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus solah, dan dirikanlah oleh kalian semua as-solat, as-solat. Jadi solat ni satu benda perkara yang sangat-sangat penting. Bukan hanya penting tetapi penting. Sangat penting. Sebab apa? Sebab solat ini adalah satu ibadah yang pertama sekali akan disoal ketika kita semua masuk ke dalam alam yang berikutnya. Selepas alam dunia, kita akan masuk ke dalam alam kubur. Pertama yang akan ditanya oleh malaikat kepada kita adalah solat. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-solat. Perkara pertama sekali yang akan ditanya kepada seorang hamba ini adalah solat. Maka penting ke tak penting solat ni? Bukan hanya penting tetapi sangat penting. Cuba kita bayangkan sesuatu perkara yang dibebankan kepada kita dan akan ditanya tentang tanggungjawab kita kepada perkara itu. Macam mana kita punya perasaan untuk menghadapi hari itu. Sebelum sampai hari itu tu kita dah takut dah. Macam mana, lepas ke tak, lepas ke tak. Tetapi ini solat, alam kubur ni adalah satu alam yang mana tak dapat tidak, semua kena lalu. Baik dia itu meninggal secara normal, ditanam ataupun dibakar ataupun dibom hancur lebur, dia akan lalui yang namanya alam kubur. Dan di alam kubur ini adalah satu tempat yang mana kalau di alam kubur ni kita lepas, kita lulus, maka selepas alam kubur, mahsyar, mizan, sirat, semua akan mudah kepada kita. Macam mana untuk kita dimudahkan di alam kubur, iaitu dengan kita tengok apa yang kita buat di dunia ini. Jadi sebahagian ulama mereka mengatakan bahawasanya kita nak tahu macam mana derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan sejauh mana kita mentaati kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perintah Allah adalah solat. Maka kita tengok sejauh mana kita dengan solat, taatnya kita kepada menunaikan solat, tawajuh mana kita dengan solat, maka seitu juga hubungan kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu tengok orang lain.
Tu tengok, cepat dia semayang. Lambat dia semayang. Berarti dia tak ada derajat. Belum tentu. Itu adalah untuk melihat derajat kita sendiri. Kenapa saya sampai meninggalkan solat? Apakah saya ni tak ada derajat di sisi Allah? Itu untuk diri kita. Kenapa Allah buat saya ni lalai sampai solat ni tak ada rasa apa kepada diri saya? Azan ke? Azan Zuhur ke? Azan Asar ke? Azan Subuh ke? Kenapa sama? Kenapa tak ada sesuatu yang menggetarkan jiwa berbanding kalau dia memanggil nama saya? Macam tu. Faham? Tu kurang lebihnya macam tu. Kemudian Nabi SAW bersabda, faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salatan. Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan kepada saya, Nabi kata, wa ala ummati, dan juga kepada umatku. Apa dia yang difardukan? Khamsina salatan, 50 solat. 50 solat, bukan 5. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa. Kemudian tak henti-hentinya saya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon, wa as'aluhu, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala at-takhfifa, untuk diberikan keringanan, minta diskaun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta ja'alaha, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan yang 50 tadi itu khamsan, menjadi 5. Tengok Nabi sayang ke tak sayang kepada kita. Cuba bayangkan dulu, kalau tak semayang subuh, dalam waktu semayang subuh 10 kali semayang. Dalam semayang zuhur, waktu semayang zuhur 10 kali semayang. Bila nak sampai? Dah 10. Zuhur, asar 10. Jalan sikit, berhenti semayang. Jalan sikit, berhenti semayang. Bilakah semayang ini Allah Subhanahu Wa Taala fardukan? Ada yang tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala fardukan semayang? Bila ni? Bilakah perintah solat ini difardukan oleh Allah kepada jawapan daripada Isra' dan Mi'raj. Ketika Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala fardukan. Ji, bila tu Ji? Berapa hijrah tu Ji? Hijrah lupa Ustaz. Lupa ke? Dia tengok Isra' dan Mi'raj tu ketika Nabi dekat mana? Mekah. So, dah hijrah ke belum? Belum, dia hijrah ke kota Madinah. So, kalau jawapan saya tu Isra' Mi'raj tu berapa hijrah, jawapan dia? 0 hijrah lah. Tiba 1 hijrah. Belum lagi lah. Belum hijrah lagi. Jadi perintah solat itu Allah Subhanahu Wa Taala fardukan ketika malam Isra' dan Mi'raj pada tahun ke berapa? Pada tahun sebelum hijrah. Bila sebelum hijrah tu? Setahun sebelum hijrah. So, setahun sebelum hijrah tu Allah Subhanahu Wa Taala panggil baginda Nabi SAW untuk naik ke Mi'raj. Allah bagi hadiah berupa solat yang sangat-sangat hadiah yang sangat-sangat besar ni bila setahun sebelum hijrah. Wakilah sedengah pendapat mengatakan 6 bulan sebelum hijrah. Bila solat yang pertama sekali dilaksanakan? Ada yang tahu solat yang pertama sekali dilaksanakan dalam Islam? Solat yang pertama sekali dilaksanakan dalam Islam adalah semayang Zuhur pada hari yang malam tu Nabi hijrah. Zuhur tu difardukan. Kenapa tak subuh? Kerana waktu subuh itu masih ada ihtimal lagi, belum Malaikat Jibril belum jelaskan kaifiat macam mana cara solat. Zuhur tu barulah bermulanya. Faham? Kemudian solat-solat apa saja yang paling afdal? Tahu afdal, paling utama. Wa afdalus salawati salatul Jumat.
Dalam banyak-banyak sembahyang ni, sembahyang yang paling afdal adalah sembahyang Jumaat. Okey, dengan baik-baik sebab dia ada urutan. Pertama sekali sembahyang Jumaat. Kemudian summa asriha, kemudian asarnya hari Jumaat. Kemudian apa? Summal as. Kemudian asar. Sembahyang Jumaat, asarnya Jumaat, kemudian asar. Asri rawaidiha, asar yang selain hari Jumaat. Summa subha, kemudian subuhnya hari Jumaat. Lepas subuh hari Jumaat apa? Subuh selain hari Jumaat. Selepas subuh selain hari Jumaat apa? Isyak. Kemudian zuhur, kemudian maghrib. Faham? Pertama sekali sembahyang yang paling afdal adalah sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat, asar hari Jumaat. Kemudian asar selain hari Jumaat. Kemudian subuh hari Jumaat. Kemudian subuh selain hari Jumaat. Kemudian isyak. Kemudian zuhur. Lepas tu maghrib. Faham? Tu urutan-urutan keutamaan solat. Maksudnya solat yang utama, paling utama sembahyang Jumaat. Lepas tu asar hari Jumaat. Kemudian tadi dah sembahyang, sekarang jemaah. Pun ada urutan-urutan dia, susunan dia. Pertama sekali, ya afdalul jama'ati jama'atul jum'ati. Paling utamanya sembahyang jemaah adalah jemaah Jumaat. Kalau jemaah lain pula. Pertama, jemaah Jumaat, kemudian jemaah subuh Jumaat. Jemaah Jumaat, jemaah subuh Jumaat, kemudian jemaah subuh selain Jumaat, kemudian jemaah Isyak, kemudian jemaah Asar, jemaah Zuhur, jemaah Maghrib. Sebab pertama jemaah Jumaat, kemudian jemaah subuh Jumaat, kemudian jemaah subuh selain Jumaat, kemudian jemaah Isyak, kemudian jemaah Asar, kemudian jemaah Zuhur, dan last jemaah Maghrib. Itu di antara urutan-urutan keutamaan solat dan keutamaan jemaah solat. Sekarang kita akan masuk ke dalam definisi. Tadi cuma perkenalan saja, mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu solat? Wahia solat lughatan secara bahasa adalah ad-du'a. Solat secara bahasa ni adalah doa. Maka secara tak kita rasa bahawasanya ketika kita solat sama seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an secara syarak, apakah itu solat? Kama qala Ar-Rafi'i, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, solat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muktatamatun bitaslimi. Itu perkataan, ucapan-ucapan. Solat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah solat. Aqwalun, perkataan, ucapan, apa tu? Af'alun, perbuatan apa tu? Pernah dengar rukun qauli? Pernah dengar rukun fi'li? Itu adalah qauli, qaul, perkataan. Aqwalun itu adalah jamak daripada qaul. Qala yaqulu qaulan, qaul. Aqwalun, ucapan-ucapan. Ada berapa rukun qauli? Rukun qauli, ada yang tahu ada berapa rukun qauli? Rafif, ada berapa rukun qauli? Empat, tak pasti lah Ustaz. Ada 5. Okey, rukun qauli ada 5. Apakah rukun qauli itu? Pertama, takbiratul ihram. Kemudian qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Kemudian tasyahud akhir, tahiyat akhir. Yang keempat, wassalatu ala nabi ba'dah, membaca selawat kepada Nabi semasa tahiyat akhir. Kemudian at-taslimah,
At-taslimatul ula, salam yang pertama. Tu rukun qauli. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir, selawat kepada Nabi, ketika tahiyat, dan salam yang pertama. Kalau salam yang kedua ni bukan rukun sunat. Kalau contoh awak, Assalamualaikum warahmatullahi, niat keluar daripada solat dah. Adapun tengok kanan ke tengok kiri, itu sunnah. Saya contoh, fil alamina innaka hamidum majid, Assalamualaikum warahmatullahi. Kali macam ni je. Sebab dia yang rukun itu adalah qaul, perkataan. Mengucapkan salam itu yang rukun. Walaupun sekali, tak apa. Sebab yang rukun adalah taslimatul ula, salam yang pertama saja. Kemudian af'al, rukun fi'li. Rukun fi'li ada berapa? Tadi rukun qauli ada 5, rukun fi'li, so baki dia, balance je, ada berapa? Nazmi? Ada berapa? Okay, awak ingat, rukun solat ada 13. 5 dah ambil, so tinggal berapa? Ha? 7. Allah Akbar. 8. 8 lah. Dah ambil 5 dah. Faham? Jadi rukun fi'li itu ada 8. Apakah rukun fi'li itu? An-niyat. Pertama niat. Niat kenapa fi'li? Bukan rukun qalbi ke? Kalau dekat kitab ni diterangkan ada 2 saja. Rukun fi'li, rukun qauli dengan rukun fi'li. Kenapa niat tu dia masuk ke dalam rukun fi'li? Li'annaha fi'lul qalbi. Sebab niat itu adalah perbuatan hati. Perbuatan. Maka niat tu dia masuk dalam rukun fi'li. Pertama niat di dalam hati, niat. Yang kedua qiyam, berdiri. Yang ketiga rukuk. Yang keempat iktidal. Yang kelima sujud. Yang ke 2, 3, 4, 5. Yang keenam duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk tahiyat akhir. Dan yang terakhir adalah tertib. Tu di antara rukun di dalam solat. Ada 13. Dalam sini, dalam kitab ni diterangkan 13. Kenapa 13? Ada yang 17. Sebab Toma'ninah dia masuk dah ke dalam rukun yang di sini. Rukun fi'li tu. Rukuk bersama Toma'ninah, iktidal bersama Toma'ninah, sujud bersama Toma'ninah. So dia jadi 13. Faham? Ada yang nak tanya? Kalau tak ada, kita teruskan lagi. As-salatu al-mafruḍah. Semayang-semayang yang difardukan ini ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Khamsun, ada 5. Maka yajibu kullu minha bi awwali waqti wujuban wasa'an ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha faydiku hina idzin. Maka bilakah kewajipan untuk solat itu datang kepada diri kita? Ketika awal waktu. Ketika awal waktu, maka datanglah kewajipan kepada kita untuk menunaikan solat. Sampai bila kewajipan itu datang? Dalam masa yang sangat wujuban muasaan, waktu yang longgar. Sampailah kepada waktu yang mana dekat situ tu, waktu tu tinggal sikit, maka kat situ wajib untuk kita solat. Kalau dalam waktu yang longgar tu, maka ada pilihan lagi. Dalam syarahnya dikatakan wujuban muasaan, maksudnya kelonggaran tu macam mana? Li'annahu la yujabu fi'lu salati bi awalil waqti alal fawr. Kalau masuk waktu, so datanglah kewajipan kepada kita untuk menunaikan solat. Tetapi bukanlah wajib untuk kita melakukan solat seketika itu. Maksudnya masuk azan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
So wajiblah kepada kita untuk solat zuhur. Tapi bukanlah mesti wajib kita sembahyang pada awal waktu tu. Bal yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma yasauha. Tetapi juga diperbolehkan untuk mengakhirkan solat itu sehingga masih ada lagi balance waktu yang masih sempat. Walakin idza lam yaf'alha fi awalil waqtiha yajibu alaihi azam ala fi'liha qabla khurujil waqti. Tetapi kalau dia tak nak solat di awal waktu, dia kena ada azam yang kuat untuk melakukannya sebelum keluar pada waktu. Maka guru saya pesan, dia kata memang ni adalah batasan fikih. Dia kata kepada saya, fikih ini adalah batasan yang paling minimal. Maka untuk kita menjadi orang yang tadi awal-awal kita kata nak tahu derajat kita macam mana kan, sejauh mana kita dahulukan solat, maka sejauh itu juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keterangan fiqh ini adalah keterangan yang batasan yang paling minimal. Kalau yang ni pun kita tak boleh nak ikut, Allah alam lah. Macam tadi tu, solat, kewajipan solat tu bila masuk waktu. Bila masuk waktu tu kita wajib solat. Tetapi tak semestinya kita wajib solat pada awal waktu. Sebab waktu dia wujuban wasa'an, longgar. Maka dalam waktu tu ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu haram. Maka dalam waktu solat yang sangat luas ini, kita boleh solat di awal ke, di tengah ke, di akhir ke. Maksudnya tak berdosa. Inilah fikih. Fikih adalah batasan-batasan yang paling minimal, ambil paling minimal. So macam contoh, kita busy, contoh drive, nak berhenti, nak solat, solat surau tutup, selagi masih ada waktu, kita boleh teruskan perjalanan kita. Mungkin boleh balik office, solat kat office. Faham? Tetapi kalau waktu tu dah sempit, maka kat situ kita wajib untuk solat seketika itu. Faham? Fa'adiku hina izin, kalau solat tu dah sempit, maka kita nak tak nak kena wajib kita solat kat masa tu. Tapi kalau masanya tu masih ada longgar, masih panjang waktu tu, tak wajib kita solat. Waktu tu masih ada waktu lain yang kita boleh solat. Selagi mana masih cukup untuk kita solat. Faham? Ada yang nak tanya? Faham? Esok kita masuk ke dalam pembahasan waktu solat. Zuhur, bila start masuk zuhur, bila habis waktu zuhur. Boleh? Tak ada soalan tentang solat yang kita bahas tadi, tak ada? Semua faham مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلال. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.